Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada cabaran 14 hari untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Bukan satu yang mustahil. Dalam masa 14 hari ini, kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mendapatkan sekurang-kurangnya A+ dan tanpa rasa teragak-agak. InsyaAllah, jika anda betul-betul berusaha mengikuti cabaran 14 hari ini, InsyaAllah A+, InsyaAllah akan berada dalam tangan. So, saya Cikgu Azra, saya ucapkan selamat datang dan tahniah kepada anda kerana berjaya mengikuti cabaran 14 hari ini. Dan ini merupakan komitmen yang perlu anda berikan setiap hari tanpa gagal, InsyaAllah. Baiklah, seperti yang anda sedia maklum, hari ini merupakan hari pertama. Cabaran pertama belum lagi masuk, hanya pengenalan kepada anda, iaitu SPM kita akan bermula pada 6 Januari dan akan berakhir pada 9 Februari tahun 2021. Maksudnya kita ada lebih kurang 5 bulan untuk melakukan sesuatu, untuk mendapat, kalau betul lah niat yang anda tanam dalam kehidupan anda, dalam minda anda, yang anda boleh dapat A+, Alhamdulillah, anda pasti mendapat A+ dengan izin Yang Maha Kuasa. Baik. Jadi, sepanjang lebih kurang dalam 20 minit ini, jika anda ada sebarang soalan, pastikan anda tanya, sama ada di dalam ruang komen dalam Facebook group. Saya percaya anda masih belum lagi berada dalam Facebook group cabaran 14 hari untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Sebenarnya kita hantar melalui email masing-masing. Jadi anda perlu buka email dan join grup Facebook tersebut. Jadi ada sebarang soalan, komen dalam Facebook yang akan masuk, ataupun bagi mereka yang telah masuk, tahniah, berikan soalan anda dalam bahagian komen untuk saya jawab mungkin, InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya ingin bertanya kepada anda beberapa soalan supaya kita lebih bersedia, supaya kita lebih terbuka untuk menghadapi cabaran 14 hari ini. Adakah anda orang yang betul? Betul apa? Adakah anda ingin mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik? Saya ulang sekali lagi. Adakah anda ingin mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik? Kalau mendengar boleh menjerit ya, tak ada masalah. Ya atau tidak? Itu soalan yang pertama yang saya ingin tujukan kepada anda sebagai muqaddimah pada hari ini. Yang kedua, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Adakah anda sanggup meluangkan masa sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari untuk mencapai A+? Sanggup? Jika sanggup, saya doakan anda antara pelajar-pelajar yang akan mendapat A+ dalam matematik. Soalan ini kedua. Soalan yang ketiga, adakah anda sanggup menyelesaikan semua tugasan yang akan diberikan dalam cabaran ini? Adakah anda sanggup? Untuk dapat A+ dalam matematik, anda perlu berkorban. Jadi soalan saya kepada anda sekali lagi, adakah anda sanggup menyelesaikan semua tugasan yang diberikan
dalam cabaran ini? Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, adakah anda sanggup memberikan 100% komitmen dalam cabaran ini? Ini bukan main-main. Jika anda betul-betul nak dapat A+ dalam matematik, adakah anda sanggup memberi 100% komitmen menghadapi cabaran ini? Jawapannya ya atau tidak saja. Tidak ada. Mungkin kot. Tak ada. Kalau mungkin kot ialah tidak. Dua jawapan saja. Ya atau tidak. Jika ya anda ada lebih daripada 3, tahniah saya ucapkan. Kalau betul-betul anda nak, anda perlu nyatakan. Apabila anda dah nyatakan, sebenarnya sebahagian daripada kejayaan telah pun menjadi milik anda. Amin. Jadi seberingkas, siapa saya? Siapa Cikgu Azra ni? Ini nama penuh saya, pekerjaan saya, dan sedikitlah pengalaman mengajar matematik dan juga matematik tambahan sejak 1998. Saya percaya boleh katakan hampir semua belum ada ni. Saya juga merupakan practitioner. Practitioner ni apa? Pengawal bertauliah dalam NLP Associate. NLP Associate ni adalah daripada US. Apabila kita menjadi seorang guru, kita sebagai seorang guru, kita bukan saja mengajar, tapi kita perlu juga mendalami ilmu, mengenal anak muridnya macam mana. Kalau anak murid dia jenis macam ni, anak murid dia jenis macam tu, kena ada. Itu sedikit lah. Alhamdulillah, baru-baru ni kita dikejutkan dengan peristiwa ataupun pengalaman yang tak pernah kita hadapi, pandemik COVID-19. Jadi TV pendidikan Astro OK telah pun diarahkan untuk memperbanyakkan rancangan TV pendidikan dan lebih banyak slot-slot diberikan semasa TV pendidikan. Maka saya salah seorang yang terlibat dalam membuat rakaman untuk TV pendidikan bagi subjek matematik. Baru-baru ni saya buat asas matematik dan juga matematik tambahan. Dan saya juga pernah dijemput ke studio sebagai tetamu Selamat Pagi Malaysia, Radio IKIM dan juga RTM untuk berkongsi tentang motivasi, tentang matematik, tentang peluang-peluang melanjutkan pengajian, ya, semasa menjadi tetamu tersebut. Baiklah, jadi itu sebesikitlah tentang saya. Jadi saya nak tanya anda, adakah anda ingin tahu bagaimana untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik, tanpa rasa gusar dalam masa 14 hari. Matematik. Bagaimana untuk dapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik tanpa rasa gusar dalam masa 14 hari. Jadi, kalau anda ingin tahu bagaimana, pastikan anda menyahut cabaran 14 hari ini. Jadi saya minta sangat-sangat sepanjang 14 hari ini, 3 perkara yang perlu anda buat setiap hari tanpa gagal. Tidak ada alasan untuk gagal. 3 perkara yang perlu anda buat setiap hari. Yang pertama, kena tonton video cabaran setiap hari tanpa gagal. Usahalah macam mana sekalipun, kenal pasti masa yang sesuai. Sebab video ini kita akan tayangkan biasa sebelah petang.
bukan tayangkan dari segi masa, bukan. Maksudnya dimuat naik sebelah petang. Jadi anda boleh tonton sebelah petang ataupun malamnya ataupun esok pagi, sebab jangan lebih pada esok pagi, sebab akan ada video cabaran hari seterusnya tanpa gagal. Itu yang pertama yang saya minta sangat-sangat. Jika anda betul-betul serius, anda betul-betul committed untuk mendalami cabaran 14 hari ini, anda perlu tonton video cabaran setiap hari. Yang kedua, anda sebenarnya telah pun dijemput ke dalam Facebook group cabaran 14 hari untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Dalam Facebook cabaran 14 hari mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Cek email masing-masing. Jika anda belum beri email, pastikan anda beri email dengan segera supaya kita boleh jemput. Apabila anda buka sahaja dalam email tersebut, anda akan dapati ada link ke Facebook group. Anda kena join dahulu. Okey, bahasa Melayu sertai. Barulah kita akan approve anda untuk masuk grup. Mungkin akan ambil 1 hari, mungkin akan ambil 2 hari. Yang penting anda cek semak dalam email masing-masing. Itu perkara yang kedua. Baik, apabila dah masuk dalam Facebook setiap hari, apabila anda telah pun menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam cabaran setiap hari, pada hari tersebut berikan komen. Komen arti kata bukannya jawapan kepada cabaran tersebut, tetapi komen apakah perasaan anda sepanjang anda buat cabaran tersebut. Okey? Itu penting sangat-sangat. Anda perlu komen. Walaupun komen tersebut tak panjang, tapi kalau boleh janganlah satu perkataan. Komen biarlah panjang sikit. Berikan pendapat anda. Okey, bagaimana pendapat anda, bagaimana perasaan anda, bagaimana kesukaran yang anda hadapi, bagaimana kesenangan yang anda hadapi sepanjang menjawab cabaran yang diberikan. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ada tugasan yang diberikan dalam video cabaran tersebut, anda perlu hantar. Tapi bukannya hantar di Facebook group sebagai komen. Anda perlu hantar dalam WhatsApp group anda. Okey, kena tangkap gambar dan hantar. Itulah 3 perkara yang perlu anda buat setiap hari sebagai komitmen. Jika anda betul-betul nak dapat A+, tolong beri komitmen ini. Tolong beri komitmen ini. Jadi, saya juga ingin nyatakan kenapa anda perlukan cabaran ini. Sebab kita dah lama malas. Sebenarnya anda tak malas. Cuma anda tak suka. Anda tak cinta dengan apa yang anda buat. Tu jadi malas. Bayangkan kalau kita suka dengan sesuatu perkara, kita akan jadi rajin, orang paling rajin dalam muka bumi ini. Sebab kita suka buat benda tu. Kita rasa semangat nak buat benda tu sebab kita suka. Tetapi kalau kita tak suka, kita akan jadi pemalas. Kita akan jadi pelosor, orang Negeri Sembilan cakap. Jadi melalui cabaran ini, permulaan saya percaya permulaannya macam malas je, susah je. Nak pecahkan ruyung tu, macam mana nak dapat sagu dia, kita kena mulakan. Okey, saya akan tegur, saya akan beri semangat, saya akan beri kata-kata motivasi supaya anda teruskan cabaran. Walaupun berat macam mana sekalipun, teruskan cabaran sehingga anda telah pun berjaya mendapat apa yang anda nak. Sebab itulah kita kena buat setiap hari. Setiap hari 3 perkara tersebut mesti dibuat supaya anda tidak lagi menjadi seorang yang malas. Kita akan jadikan perkara yang kita malas sebelum ini menjadi perkara yang paling rajin kita buat.
kita kata tunggu-tunggu. Kenapa tak datang-datang lagi video cabaran ni? Kita nak macam tu. Okey? Seperti yang saya bagi tahu, cabaran ini diberi setiap hari tanpa gagal. Anda perlu semak. Okey? Perlu semak dalam WhatsApp group, dalam FB group cabaran, video cabaran tersebut, dan biasanya kita akan masukkan sebelah petang. Kenapa sebelah petang? Sebab pagi sekolah. Okey, jadi saya bagi masa petang. Nak tonton petang tu juga pun boleh, nak tonton malam pun boleh. Okey, nak tonton pagi esok pun boleh, tetapi jangan lebih daripada pagi esok. Sebab pagi esok anda akan bersedia pula pergi sekolah, dan sebelah petang cabaran kedua. So, kalau kita tidak disiplinkan diri, anda akan terlepas, anda akan sebenarnya sabotaj diri anda sendiri. Itu saya terang. Yang kedua, luangkan masa sekurang-kurangnya sejam je. Luangkanlah sejam je untuk matematik. Kalau betul-betul serius untuk dapat A+, luangkanlah sejam ini. Gunakan semaksimum sejam ini untuk selesaikan cabaran yang anda dapat pada hari tersebut. Sebab itulah komitmen anda amat penting. Cukup penting. Tidak lagi ada alasan. Untuk berjaya tidak lagi ada alasan. Sebentar lagi saya akan beri pesanan yang penting untuk diri anda. Dan percayalah, insya-Allah dengan izin, pada hari ke-14 anda telah menguasai asas matematik. Sebab daripada 20 topik dalam matematik, 5 topik amat penting untuk anda kuasai. Satu bahagian yang menjadi ketakutan ataupun igawan bagi semua pelajar, itu kita akan sentuh, dan di akhirnya pada 14, hari yang ke-14 nanti, anda telah menguasai asas matematik dan telah pun bersedia untuk membina bangunan yang lebih tinggi. Maksudnya, asas matematik merupakan asas pembinaan bangunan. Bangunan yang kukuh, bangunan yang tinggi, bangunan yang megah bergantung kepada asas yang kukuh. Pokok yang kukuh, pokok yang besar, yang tegak di atas muka bumi ini kuat sebab akarnya yang kukuh. Jadi, sebelum kita berpisah, hari ini belum lagi bermula cabaran hari pertama. Esok cabaran hari pertama. Saya ingin berpesan, sebenarnya untuk pengetahuan anda, saya tak kisah anda fail ke, anda gagal ke. Sebenarnya saya tak kisah pun. Lantak kau lah. Anda malas, saya tak kisah pun. Kau malas lah. Yang malasnya kau, bukan saya. Saya tak kisah pun. Kau nak tidur, saya tak kisah. Tidurlah setidur-tidurnya, tak nak bangun pun. Tu panjang tu. Tak nak bangun, saya tak kisah. Anda tak nak ikuti video cabaran ni, saya tak kisah pun. Lantak kau lah. Sebab masa depan kau punya. Saya tak kisah. Anda tak komen dalam Facebook, saya tak kisah. Saya masih lagi seorang guru. Anda tak nak komen, saya tak kisah pun. Anda tak nak hantar cabaran yang diberikan setiap hari, saya tak kisah pun. Anda datang sekolah ke, tak datang sekolah ke, saya tak kisah pun. Tetapi, dengar cakap saya. Perkara yang saya kisah ialah, apa perasaan ibu bapa jika anda gagal untuk sambung belajar? Itu saya kisah. Saya amat-amat kisah. Saya amat-amat rasa tak tahu nak cakap lah. Ngilat. Saya amat kisah apabila anda bekerja nanti, anda kurang pendapatan.
anda dapat ciput dia. Itu saya kisah. Saya kisah bagaimana anda ingin memberi makan suami, isteri. Itu saya kisah. Kehidupan anda tunggang langgang apabila habis SPM nanti. Itu saya kisah. Saya amat risau. Ketika keputusan SPM keluar, apabila ibu bapa kecewa, itu saya kisah. Tak nak ke buat keputusan untuk mendapat keputusan yang baik dalam matematik, supaya ibu anda sebelum ini menangis, tak cukup duit, susahnya hidup, setiap pagi keluar, ayah pun sama, menangis. Tapi pada hari ini mereka menangis sebab gembira anda telah pun berjaya. Itu saya kisah. Jadi saya harap anda berikan komitmen anda 100%. Lakukan 3 perkara. Tonton video, beri komen dalam FB. Ingat, dalam FB tu kena join, kena sertai, cek email masing-masing. Jika belum beri email, beritahu cepat-cepat supaya kita boleh hantar jemputan untuk masuk dalam Facebook dan hantar tugasan, okey, dalam WhatsApp group. Berikan komitmen anda setiap hari dan 1 hari 1 jam sahaja. Layan je, buat je, langgar je. Jadikan itu sebagai kejayaan bagi setiap hari. Yang pertama, kejayaan yang pertama ialah aku sudah tonton video ini. Itu kejayaan aku. Yes, aku dah tonton. Kejayaan yang kedua pada hari ini, aku telah memberi komen dalam Facebook. Aku bagi tahu saya telah pun berjaya selesaikan soalan cikgu. Saya rasa best. Walaupun macam susah, tetapi saya berjaya habiskan. Itu komen yang perlu anda berikan dalam Facebook group. Jangan lupa semak email masing-masing untuk dapat jemputan ke dalam Facebook group khas cabaran 14 hari untuk dapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Dah benang 1. Benang yang pertama ialah tonton video. Benang yang kedua ialah dapat beri komen dalam FB. Benang yang ketiga ialah kerja yang telah pun siap, anda tangkap gambar dan kongsikan dalam WhatsApp group. Itu kemenangan yang ketiga. Yang perlu anda semat dalam pemikiran anda setiap hari sebagai win anda, kemenangan anda mengharungi cabaran 14 hari ini. Jangan tangguh. Setiap hari ada tugasan baru, setiap hari ada cabaran baru. Layan je cabaran setiap hari tersebut. Dan akhir kata, sebagai kata-kata semangat, saya doakan anda selamat menjalani cabaran 14 hari untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Percayalah, jika anda ada minda dalam pemikiran anda, anda boleh mendapat keputusan yang baik, mendapat A+ dalam matematik. Itu merupakan doa. Dan saya akan menumpang bangga jika anda mendapat keputusan tersebut. Sudahkah anda bersedia dengan cabaran hari pertama esok? Saya doakan anda diberi kekuatan, diberi kesihatan yang baik untuk mengharungi cabaran 14 hari untuk mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam matematik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda dalam cabaran pertama esok. Bye.